اللهم صل على المصطفى بلغ مقاصدا على حبيبه بك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. ها؟ Ada? Start dah. Nabi Start dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi sebelum kita baca dan meneruskan bacaan kitab kita nak hurailah berkenaan dengan sliding door tu, iaitu pintu yang berada di antara masjid dan di luar masjid. Bukan pintu yang berada di masjid dan di masjid. Pintu yang menjadi penghalang antara masjid dan ghairul masjid. Sliding door lah zaman sekarang ni. Jadi zaman dulu tidak ada sliding door, yang adanya door sahaja. Yang ada pintu lah, dia panggil babun, pintu. Pintu yang terbahagi pada dua. Bahkan kita kata terbahagi pada tiga pun ada. Babun mughlaqun, pintu yang terkunci. Babun mardudun, pintu yang tertutup. Dan babun musmarun lah kot, pintu yang terpaku. Kita bahas dulu dalam bab masjid tu, pintu kalau dalam masjid sendiri, pintu yang tertutup dan pintu yang terkunci tak ada masalah. Cuma pintu yang terpaku tu khilaf Ibnu Hajar dan Imam Ramli yang kita sebut dulu. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau pintu terpaku tu masih kedua-duanya dalam masjid, iaitu belakang pintu yang terpaku dan depan pintu yang terpaku di dalam masjid, masih lagi sah kerana di dalam masjid. Cuma Imam Ramli rahimahullah mengitlaqkan, mengumumkan masalah terpaku ni sama ada dalam masjid ke ataupun menghubungkan masjid dengan luar masjid ke dan sebagainya, tidak sah kalau terpaku.
Itu kalau masjid. Adapun kalau dalam masjid, bukan masjid. Adapun bukan masjid ataupun masjid dan bukan masjid. Dia ada sliding door. Contoh sliding door dalam masjid, dalam bukan masjid, iaitu depan sliding door pun masjid, bukan masjid, belakang sliding door pun bukan masjid, ataupun depan sliding door masjid, belakangnya bukan masjid. Okey, sebelum kita bahas tu, kita nak kata sebelum membahaskan berkenaan sliding door, kita bahas selalu dah berkenaan dengan tabir ataupun dipanggil langsir dan sebagainya yang ada dalam perbahasan juga dalam kitab-kitab para ulama. Jadi yang pertama kita kena tahu ibarat dulu. Ibarat berkenaan dengan bukan masjid ataupun masjid dan bukan masjid yang menghubungkan antara imam dan makmum. Dalam kitab Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajul Talibin, salah satu syarah Minhajul Talibin, Al-Imam Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala sebut, dia kata wa in hala jidarun, dan jikalau menghalangi oleh jidarun, oleh dinding. Jidarun, kata Syekh Mahalli, tambah sikit, la baba fihi, pintu yang tidak ada langsung, dinding yang tidak ada langsung pintu. Satu, jikalau menghalangi, yakni menghalangi antara imam dan makmum itu dinding, dan dinding itu tak ada pintu langsung yang boleh tembus ke imam. Satu, ini dalam selain masjid lah, ataupun masjid yang bukan masjid. Bukan dalam masjid. Kalau masjid tak ada masalah, tak ada isu dah dulu tu. Au fihi, tu yang kedua, ataupun padanya, pada dinding itu, babun, ada satu pintu tapi mughlaqun, terkunci. Terkunci, kunci dengan mangga ke, selok ke, ikutlah. Maka dua masalah ini muni'a liqtida'u, dihalangkan daripada mengikut imam, yakni tak boleh nak ikut imam pada masalah kalau adalah penghalang itu dinding yang tak ada pintu dan juga dinding yang ada pintu tapi kunci. Itu kata tidak sah pada bukan masjid ataupun masjid depan, belakang tu bukan masjid. Wa kadzal babul mardudu, dan begitu juga pintu yang tertutup. Dia panggil babul mardud. Ini terjemahan Syekh Syekh Ahmad Fatani lah, dan memang dipanggil pintu tertutup. Maksudnya tertutup ni tak kunci lah, tutup saja. Al babul mardud wasyubbaku, dan tingkap. Fil asahi, menurut pandangan asah tidak sah. Jadi kalau kitab fiqh bila sebut kaza ni, biasanya kebiasaannya ghalibnya ada khilaf. Sebab tu dia kata fil asah, yakni menurut pandangan asah. Bila kata menurut pandangan asah, makna muqabil, lawan bagi pandangan asah, ada satu lagi pandangan, dia panggil pandangan sahih. Beza asah dengan sahih, kedua-dua dalil tu kuat, cuma lebih kuatnya pandangan asah. Gitu. Nazaran, sebab apa dia kata tidak sah? Sebab apa dia kata tidak sah kalau pintu tertutup ataupun tingkap? Tingkap, tapi hak tu pada masalah bukan masjid ataupun masjid belakang itu bukan masjid, ada tingkap ataupun ada pintu yang tertutup, tidak terbuka. Kenapa? Nazaran, kerana lihat ila man'il musyahadati fil awwali, kepada terhalangnya melihat imam pada yang pertama, iaitu pada pintu yang tertutup. Jadi illah, kena tengok illah, kata pintu tertutup itu menyebabkan menurut pandangan asah kata tak sah makmum ikut imam, ialah kerana terhalangnya musyahadah, terhalangnya tengok tu imam ataupun tengok sebahagian makmum. Pertama, wa man'il istitraqi fi tsani, dan terhalang daripada nak lalu ko imam ko jalan adat kalau masalah tingkap. Tingkap kan kena panjat. Tu bukan lalu secara adat lah. Lalu secara adat ni elok-elok lah lalu ni. Kalau tingkap tu kalau takdir kena panjat ke baru boleh lalu, tu dia panggil istitraq yang bukan adat. Jadi tak sah menurut pandangan asah. Kemudian kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, wal muqabilu, pandangan yang muqabil, iaitu muqabilul asah, dia panggil sahih. Pandangan yang sahih juga, pandangan yang kuat juga, tapi lebih kuatnya hak tadi. Yang muqabil dia, yakni pandangan sahih, kata yanzuru, muqabil sahih dia sah. Sah kalau sembahyang imam dengan makmum tu antaranya ada pintu yang tertutup ataupun adanya tingkap, pintu yang tertutup. Sah juga muqabil asah. Kenapa? Yanzuru, lihat ila listitraqi fil awal, melihat kepada pintu yang tertutup ni dia boleh lalu, cuma tak nampak je. Boleh lalu lagi, dengan mana boleh lalu? Boleh buka dan jalan.
wal musyahadati fi tsani ay wa man'il wal musyahadati fi tsani. Pada masalah tingkap pula sah. Kenapa? Menurut pandangan sahih, kerana dia boleh tengok tu imam bila tingkap terbuka, ataupun tingkap terbuka ataupun apa-apalah yang boleh melihat imam kut tingkap. Ini khilaf masalah pintu tertutup dengan tingkap pada selain masjid ataupun masjid dan bukan masjid, makmum di bukan masjid, imam di masjid ataupun terbalik. Okey, 3 masalah tu kan. Okey, itu asal dalam ibarat kitab. Kemudian tabir. Bila tabir, ulama pun sebut tabir ni sama masalah dengan al-bab, dengan babun mardud, dengan pintu yang tertutup. Sama pada pintu yang tertutup. Mana sama hukum? Sama hukum. Okey, sama hukum. Okey. Jadi bila sama hukum, Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah merespon dalam kitab dia namanya Al-Fatawa Al-Fataniyah. Al-Fatawa Al-Fataniyah, kalau tak ada lah Baba Qutaibah Rashidi ni buat, niscaya kena putus tik belaka. Sebab dia tidak ada jual dah. Ada jual pun di Khazanah Fataniyah je lah. Tu pun wallah alam sekarang ni apa kerja dia. Ada lagi ke tak, Allah alam. Tapi Baba Qutaibah Rashidi dia dah ta'liq sikit-sikit je, dan dia tulis balik Fatawa Al-Fataniyah ni, jadilah kitab baru ni, cetakan 2021. Buka kitab ni, cetakan Abu Qutaibah ni, Baba Abu Qutaibah ni, muka surat yang ke-145, masalah yang ke-16. Al-Fatawa Al-Fataniyah ni karangan oleh Al-Allamah Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridah. Dia kata masalah yang ke-16, makmum bersolat dengan imam yang di dalam kelambu. Kelambu lah, dan dia akan kiahkan sekali tirai dan sebagainya. Masalah tirai ataupun langsi. Soal, apa kata kamu Syekh Ahmad, pada orang yang sembahyang di dalam masjid atau lainnya berimam dengan imam yang di dalam kelambu? Berimam dengan imam yang di dalam kelambu dan makmum itu di luar kelambu. Tu lah masalah tu. Ini dalam mana? Dalam masjid. Di dalam masjid, makmum imam sembahyang di kelambu, makmum disembahyang di luar kelambu, tapi masing-masing dalam masjid. Adakah sah mengikut imam dengan ada kelambu tu, atau tiada sah? Okey, titik. Lepas tu dia ada soalan tentang najis, tu tak payah. Lepas tu jawab, Allahumma hidayatan lis-shawab, Rabbi zidni ilman wa alhiqni bis salihin. Dia doa dulu lah sebelum jawab. Tiada hamba lihat pada ketentuan kelambu itu akan suatu daripada nas fuqaha. Yakni nas fuqaha, yakni apa yang ditulis dalam kitab-kitab fuqaha, masalah kelambu ni tak apa nak ada. Kelambu faham kelambu? Tutup. Macam kain tutup tu lah kelambu tu. Melainkan bahawa Ibnu Hajar di dalam Fathil Jawad berkata, ia masalah kelambu tu seumpama pintu, kelambu, tabir, langsi dan sebagainya lah, seumpama pintu yang dikatupkan. Ni kalau dalam Hasyiah Tarmasi dia ada sebut lah, dia panggil al-babul mardud kasatri, ataupun as-satru kalbabil mardud. As-satru ni tirai ataupun langsi yang tertutup tu seperti umpama hukum pintu yang tertutup tadi. Ni dia kata ni. Pintu yang dikatupkan itu tabir yang dihulur turun. Tabir yang dihulur turun, yakni boleh turun lah, boleh turun, boleh angkat. Dan mengikutkan dia padanya oleh tilmiznya, oleh pelajar Ibnu Hajar, empunya Fathul Mu'in, pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Dan menakalkan demikian itu oleh Kurdi, Al-Imam Sulaiman Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala, daripada Imdad, daripada kitab Imdad pada hasyiahnya atas Syarah Bafadal. Dan menakalkan dia daripada Kurdi oleh Daghistani di dalam Hasyiah Tuhfah, dan diam oleh keduanya atasnya. Dan bahawasanya di dalam Anwar, kitab Anwar, dan Mughnil Muhtaj, dan Nihayatul Muhtaj, khemah itu seperti rumah. Okey, tak apa tu. Maka yahtamil membawa kebarangkalian bahawa dikiaskan kelambu yang tersebut itu atas tabir itu pada pihak dihulur turun akan tiap-tiap daripada keduanya, tiap-tiap daripada kelambu dan juga tabir tadi, dengan ketiadaan diikatkan tepi yang sebelah bawahnya dengan sekira-kira jikalau dikehendaki lalu niscaya diangkatkan dengan mudah. Ini masalah pertama, yahtamil, bahawasanya kelambu tu macam tabir, yang mana tabir ni boleh angkat tanpa diikatkan. Kelambu
kelambu kan biasa ikat. Masalah kelambu ni biasa diikat bawah. Ni masalah yang pertama, dia kata kebarangkalian kelambu tu macam tabir. Yang mana tabir langsir ni boleh angkat gitu. Yang kelambu pun yahtamil yang pertama, kebarangkalian yang pertama boleh angkat gitu saja. Pertama. Dan yahtamil memberi kebarangkalian juga bahawa dikiaskan kelambu itu atas khemah pada meliputi sekalian pihak tiap-tiap daripada keduanya, dan pada luas kelambu itu seperti khemah. Yahtamil memberi kebarangkalian juga kelambu, masalah kelambu tu dia qiyas macam khemah. Dia qiyas macam khemah. Khemah kan tutup semua, kelambu pun tutup semua. Jadi kebarangkalian dua, sama ada kelambu ni qiyas kepada tabir ataupun kepada khemah. Dan kias yang pertama itu sayogia dijazamkan dengan dia kerana jauh wajah menyerupai kelambu yang boleh diangkat akan segala lambungnya dan sangkut akan dia dengan mudah itu dengan khemah yang dikejakkan pada bumi dan diikatkan segala lambungnya pada beberapa. Tak apa tu. Okey, kita pi lompat kata maka apabila diketahuikan segala yang tersebut itu, dia ada sebutlah yang 4 hukum dalam masjid yang kita dah bahas tu. Diketahuilah bahawasanya jikalau adalah imam dan makmum yang salah seorang daripada keduanya, salah seorang daripada imam dan makmum itu di dalam kelambu, dan seorang lagi sama ada imam atau makmum di luar kelambu, kedua-duanya di dalam masjid, cuma bezanya kelambu, dia halang oleh kelambu, niscaya sah mengikut. Dalam masjid tak ada masalah. Dan jika adalah kelambu itu tebal dengan sekira-kira tiada dapat dilihatkan mereka yang ada pada sebelah sananya sekalipun tebal. Walaupun tebal kelambu tu tapi dalam masjid tak ada masalah. Macam pintu yang tertutup atau pintu yang terkunci, tak ada masalah kalau dalam masjid. Kerana ia seperti tabir yang pada hukum pintu yang dikatutkan. Tabir yang dihukumkan dengan pintu. Maka tiada menegah ia akan lalu pergi kepada imam sebagai lalu yang diadatkan. Lalu yang diadatkan tak apa, boleh lah. Dan jika menegah ia akan melihat sekalipun, tapi dalam masjid tak ada masalah. Masjid tak syarat kena tengok, tak syarat kena tabir itu kena tengok, asal boleh lalu ketuk imam sudah. Macam kita bahas dalam pedoman dulu. Dan bahawasanya jikalau adalah salah seorang daripada keduanya, salah seorang daripada imam dan makmum, atau adalah kedua-duanya imam dan makmum tu di luar masjid. Ni masalah di luar masjid. Kelambu diletakkan di antara imam dan makmum di selain masjid. Niscaya tiada sah mengikut, tak sah. Mana? Padahal tiada diangkatkan barang yang dihulur turun daripada pihak belakang imam. Dia sembahyang dalam kelambu. Kelambu ni jenis tutup itu, bukan langsir ni. Sebab tu Syekh Ahmad kata kelambu ni tak ada masalah dalam kitab fiqh. Kitab fiqh ada tabir yang dikiaskan dengan pintu yang tertutup sahaja. Masalah kelambu ni kalau di selain masjid, tu imam dalam kelambu, makmum di luar kelambu, ataupun makmum di dalam kelambu, imam di luar kelambu, tidak sah mengikut. Padahal tiada diangkatkan. Tak sah tu sebab apa? Padahal tiada diangkatkan barang yang dihulur turun. Dia tak angkat. Sebab kelambu tadi kalau nak bagi sah dia tu kena angkat lah sebagai jadi wasitah antara makmum yang nampak tu imam tu sebagai makmum dengan makmum belakang. Padahal tiada diangkatkan barang yang dihulur turun daripada pihak belakang imam, atau padahal tiada dibukakan pintunya yang pada pihak belakang imam jika ada baginya pintu. Kalau pintulah. Ini masalah kelambu. Kerana menegahkan akan nama berhimpun dan menegahnya akan melihat. Menegah berhimpun dan melihat. Sebab apa? Kelambu tu tebal. Kelambu tebal ada di selain masjid. Dia tak angkat sikit kelambu tu untuk menjadi wasitah makmum yang duduk depan kelambu tu dengan tu imam. Jadi tak boleh tak sah. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tengok tu imam. Sebab apa tadi? Kerana menegahnya akan melihat. Menurut pandangan muktamad kan dia kena ada dua. Kena boleh melihat, kena boleh lalu. Kalau kelambu ni sekadar boleh lalu, dia tak boleh lihat sebab tebal. Kalau tebal, dan difahamkan daripada ta'lil itu, daripada sebab itu, bahawasanya tabir yang diberikan dia akan hukum pintu yang dikatupkan itu tabir yang tebal, yang menegahkan melihat. Sebab tu dalam mahali tadi sebut, tak sah orang yang sembahyang selain masjid, makmum di belakang, pintu yang tertutup. Sebab apa? Menegah melihat tu imam. Walaupun dia boleh lalu sebab tak kunci, dia tutup saja, boleh lalu. Tapi lihat tak boleh. Makna kalau pintu tu boleh dilihat je mana? Tu isu dia. Masalah dalam kitab fiqh, dia kata pintu yang tertutup menghalangi antara makmum dan imam tu tidak sah kerana tak boleh lihat. Isunya kalau boleh lihat macam mana? Gitu.
Tu Syekh Ahmad kata ni, kalau tebal, macam tu juga dengan tirai langsir. Dikiahkan dengan pintu yang tertutup sebab diiktibarkan langsir ataupun tabir tadi tebal, tak boleh lihat tu imam, walaupun boleh lalu. Walaupun boleh lalu. Okey. Akan hukum pintu yang dikatupkan itu tabir yang tebal yang menegahkan melihat. Okay. Maka jika adalah tabir dan kelambu itu jarang keduanya, tabir dengan kelambu tadi jarang dengan mana boleh lihat lah, dia panggil transparent ke, dia panggil nipis ke, boleh lihat. Dengan sekira-kira tiada menegah keduanya, tabir dan kelambu itu akan melihat tu imam, maka seyogia bahawa dijazamkan dengan sah mengikut, kerana tiada menegah keduanya, kelambu dan tabir tadi akan lalu yang diadatkan. Pertama, kelambu dengan tabir boleh lalu, dah yang tak boleh melihat. Bila tebal dah, kalau nipis boleh lihat, maka sah, tak ada masalah. Dan tiada menegah keduanya, kelambu dan tirai tadi akan melihat, maka tiada menegah keduanya, kelambu dan tirai yang nipis tadi akan nama berhimpun di dalam satu tempat. Wallahu ta'ala ala. Itu masalah tabir. Kiah kepada masalah sliding door. Sliding door. Jadi syarat dalam selain masjid atau masjid dan bukan masjid, di tengah-tengahnya ada penghalang, dia kena boleh tengok tu imam, boleh lalu secara adat kepada tu imam menurut pandangan asah. Okey. Sliding door ada gelap, ada yang tak gelap. Yang gelap sekira-kira boleh menghalang melihat tu imam dan dia tertutup rapat, tidak sahlah menurut pandangan asah. Menurut pandangan asah. Kalau menurut muqabil asah, sah. Sebab apa? Sebab boleh lalu. Dia tidak terkunci, hanya tertutup, hanya hanya terhalang daripada pandang tu imam saja. Menurut muqabil asah, yakni pandangan sahih, sah juga. Kita baca ibarat tadi kan. Okay, itu kalau gelap. Apatah lagi kalau buka tak ada masalah dah lah, tak ada isu lah. Kalau buka memang nampak dah lah. Okey, kalau transparent pun transparent, sliding door transparent, tertutup tak kunci. Yang kunci tak boleh. Kunci dia termasuk dalam babun mughlaqun tadi. Yang mana babun mughlaqun muni'al iqtida. Kalau kunci terhalang daripada mengikut. Tapi ni tak kunci, sekadar tutup. Okey, kalau transparent, faham daripada ibarat-ibarat yang kita baca tadi ni, transparent tadi boleh nampak tu imam tak? Boleh nampak, boleh ru'yah kalau boleh nampak lah, ataupun melihat sebahagian makmum. Boleh istitra' bil adah tak? Istitra' al-istitraqu bil adah, boleh lalu kepada imam secara adat tak? Boleh. Maka iktibar di sini seperti mana Syekh Ahmad menguraikan masalah tabir dan kelambu, boleh sah masuk, boleh sah makmum mengikut tu imam disebabkan boleh melihat dan boleh lalu secara adat, maka sah jugalah sliding door itu menurut pandangan asah. Itulah wallahu alam. Tapi apapun kalau tak, sebab syarat dia mesti melihat dan boleh lalu secara adat dengan tu imam. Kalau menurut pandangan sahih, cukup salah satu. Boleh melihat saja pun boleh lalu saja ke tu imam boleh. Salah satu. Jadi sah insya-Allah taala. Habis. Yang itu bab berkenaan dengan tirai. Wallahu alam. Sambung kita baru sambung ni setengah jam dah. Sambung. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah rahimahullahu taala, dan dikira ukuran itu ukuran 300 hasta daripada tepi masjid yang mengiringi makmum pada masalah imam di dalam masjid dan makmum di luarnya, makmum di luar masjid. Tu satu masalah. Atau daripada tepi masjid yang mengiringi imam pada masalah makmum di dalam masjid dan imam di luarnya, di luar masjid. Imam di luarnya, imam di luar masjid. Okey, kita tengok dulu dhabit nombor 5, muka surat yang ke berapa ni? Ke-7. Dhabit nombor 5 pada katanya di dalam masjid, dan dikira ukuran itu ukuran 300 hasta. Dari start bila ukuran 300 hasta daripada tepi masjid yang mengiringi makmum pada masalah imam di dalam masjid. Tengok nombor 5, masalah kata musannif imam di dalam masjid. Katanya dalam kitab An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala kata, meskipun jarak antara imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid beberapa farsakh sekalipun.
Apa farsakh? Satu farsakh bersamaan dengan 5,598.75 meter. Bersamaan dengan 5,59875 kilometer. Okey. Tidak ada perbezaan sama ada jarak berjauhan ini berlaku di belakang imam atau daripada kanan imam atau daripada kiri imam. Ni kamera kena tengok sini. Nak tunjuk contoh. Mana yang 300 farsakh. Kena tunjuk kat simen lah. Kita tak tahu dah. Okey. Dapat tengok ni kotak ni. Lebih sikit apa? Ni luar masjid, ni masjid. Okey. Okey, ni contoh Kita bayangkan ni satu kotak ni masjid. Satu kotak ni masjid. Ni mihrab lah. Ni cok baru. Ni mihrab. Untuk imam sini. Okey, ni dalam masjid Okey, kita mengaji dalam masjid dulu macam mana? Kita mengaji dalam masjid itu kita bagi ukuran lah. Kita bagi ukuran ni contoh. Contohnya 5 km. Contoh lah ni. Masjid mana 5 km kan? Ni contoh lah 5 km, 5 km. Makna besar lah. Jarak dia ke belakang ni 5 km. Tu imam duduk sini. Okay, dalam masalah masjid dulu kita bahas. Walaupun berjauhan 300 hasta sekalipun, lebih 300 hasta sekalipun, sah makmum mengikut imam. Kerana apa? Kerana berada dalam masjid. Dalam kitab Fiqh sebut al-masjidu maudhi'us salah. Masjid itu tempat sembahyang. Jadi tak ada masalah kalau tu imam duduk sini, tiba-tiba makmum duduk sini, dia ikut tu imam 5 km atau 4 km lebih, sah tak? Sah. Walaupun lebih daripada 300 hasta. Okey, itu masalah masjid. Masalah sekarang ni ialah masalah apa tadi? Masalah yang bukan masjid ataupun masjid dengan bukan masjid. Ni masalah masjid dengan bukan masjid. Okey, ni contoh kita, ni masjid. Hak ni luar masjid. Ni line ni bukan pagar ni. Ni nak menunjukkan ni luar masjid. Ni luar masjid, ni dalam masjid. Contoh imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Contoh imam duduk sini. Kosong makmum. Lepas tu tiba-tiba makmum ada sini. Sah ke tidak? Sah. Hak ni berjauhan beberapa farsakh sekalipun sah. Kerana dikira 300 hasta start bila? Start ni. Tepi ni. Ni tepi-tepi ni. Start daripada akhir masjid tu dengan luar masjid. Start situ. Start sini 300 hasta. Start sini. Bukan start daripada sini. Start daripada sini. Kerana start daripada sini, ni tak ada masalah. Ni masjid. Masjid sah. Tak ada masalah. Kalau makmum, ni imam, ni makmum duduk sini. Belum keluar masjid lagi. Sah, tak ada masalah. Cuma fadilat jemaah lain cerita lah. Ni sah tak sah ya. Tu. Jadi kalau imam duduk sini, tak ada orang. Tiba-tiba ada makmum sini. Ni bukan penghalang ni. Ni maksudnya di luar masjid. Sah tak? Sah kerana belum melebihi 300 hasta antara ni dengan ni. Belum lagi. Dia start 300 hasta kira sini. Jadi kalau imam makmum duduk belakang sampai lebih 300 hasta, barulah tidak sah. Terbaliklah. Ini imam, ini makmum. Ni makmum. Ni imam, ni tok imam, ni makmum. Sama jugalah, terbalik je. Hak ni imam duduk sini. Imam duduk sini. Makmum duduk sini. Tak sampai 300 hasta lagi antara ni dengan ni. Tak ada masalah sah. Tok imam duduk sini. Jarak ni dengan ni contoh lebih kurang 50 hasta contohlah. Makmum duduk sini. Ni dalam masjid. Sah tak? Sah juga. Sebab dia kira 300 hasta ni tepi ni. Start tepi-tepi ni, start akhir masjid dengan luar masjid. Start situ. Start sini 300 hasta. Dan dia kata tadi, mana? Tidak ada perbezaan sama ada jarak berjauhan ni berlaku di belakang imam atau daripada kanan imam atau daripada kiri imam. Tak kisahlah. Kanan, kiri, jangan berjauhan daripada imam, start daripada tepi-tepi masjid ni. Jangan lebih 300 hasta. Itu. Ada orang tanya tepi masjid menentang apa? Tak baca lagi. Relax tu. Dalam kitab Najmul Wahar ni jelas sebut. Meskipun jarak antara imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid beberapa farsakh sekalipun. Sebab yang dia iktibarnya start luar masjid. Tepi masjid, luar masjid ni. Start dia sampailah ke belakang. Habis. Tu masalah imam dan makmum dalam salah satu daripada masjid dan luar masjid. Bila nak start kira 300 hasta itu. Dan imam di luarnya, mana tu ni? Dan makmum di luarnya, atau daripada tepi masjid yang mengiringi imam pada masalah makmum di dalam masjid dan imam di luarnya di luar masjid. Samalah. Tengok topik nombor 1. Muka surat 7. Kata musannif dan imam di luarnya. Ibarat ini terdapat dalam Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta radhiyallahu taala anhu.
Kata Syekh Al-Malibari rahimahullah, atas 300 hasta. Ukuran 300 hasta ini dikira daripada tepi masjid. Tu dia ambil ibarat situ. Tarfil masjid. Tepi masjid yang mengiringi seseorang yang berada di luarnya. Jikalau imam di dalam masjid, sedangkan makmum di luar masjid. Ataupun di dalam tepi. Tepi itu bukan tepu. Tepi masjid yang mengiringi imam jikalau makmum berada di dalam masjid, sedangkan imam di luar masjid. Gitu tepi-tepi masjid ni. Barisan akhir masjid. Tempat akhir masjid dengan nisbah luar masjid. Start situ baru 300 hasta. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka tiadalah dikirakan masjid daripada ukuran itu, ukuran 300 hasta. Maka tiadalah dikirakan masjid daripada ukuran itu, ukuran 300 hasta. Tengok. Tidak dikirakan masjid daripada ukuran itu 300 hasta. Tak kira. Bukan start sini kira. Start luar dia. Bukan start daripada masjid tadi, start daripada luar dia. Kerana masjid itu hantaran tempat sembahyang, maudhi'us salah. Sebab tu dia tadi, al-masjidu maudhi'us salah. Sebab tu jarak antara imam dengan makmum di luar masjid, dia bukan kira 300 hasta start daripada imam tu dak. Start daripada dekat-dekat luar masjid tu. Start daripada garisan antara masjid dengan luar masjid. Situ baru start 300 hasta. Kerana dalam masjid maudhi'us salah. Jadi nak lebih daripada 300 hasta pun tak ada masalah. 1000 hasta contohnya, tak ada masalah. Cuma fadilat jemaah lainlah. Ni nak kata sah tak sah je ni. Maka tiada masuk ia masjid di dalam hak yang menceraikan antara keduanya, kedua imam dan makmum. Tak masuk lah. Start daripada masjid. Masjid tu tak kira lagi 300 hasta. Start mula kira 300 hasta tu bila akhir masjid nak ke belakang yang bukan masjid. Situ. Dan kelakuan habis dah. Tu yang ketiga. Ni yang terakhir. Dan kelakuan yang keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Dua-dua bukan masjid berlaku. Tadi masalah nombor 2 dengan nombor 3, imam atau makmum dalam masjid. Kemudian di luar masjid, imam atau makmum. Jadi 2 masalah lah. Imam dalam masjid, makmum luar masjid, 1. Makmum dalam masjid, imam luar masjid, 1. Jadi 2 lah. Ini yang keempat. Dua-dua bukan masjid. Dua-dua bukan masjid pula. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Ada kala kedua titik situ. Ada kala kedua-dua imam dan makmum di dalam padang, yakni di dalam tempat tanah lapang. Padang bukan padang bola. Tu tempat tanah lapang lah. Tanah yang luas. Tengok nombor 4. Nombor 4 dia kata musannif di dalam padang. Musannif memberikan contoh padang ini untuk menunjukkan tempat yang tiada terhad dan luasnya tempat tersebut. Sebab tu kata padang. Sebab padang ni biasanya luas. Nak menunjukkan tempat yang tidak ada had. Ataupun luas tempat tersebut. Dalam Hasyiah Al-Kubra ala Manhajil Qawim, karangan Syekh Sulaiman Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala sebut, Syekh Ibnu Hajar rahimahullah memberikan contoh tanah lapang untuk menunjukkan tidak ada had padanya kerana tanah lapang itu tempatnya luas. Saya ambil situlah. Dalam kitab An-Najmul Wahash Bisyarhil Minhaj, karangan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala sebut, sama ada tempat yang luas itu dihadkan dia dengan garisan tertentu ataupun tidak, seperti rumah yang luas, sama ada berbumbung ataupun tidak. Jadi umumlah, tak semestinya tanah lapang yang luas tu tak ada hak. Mungkin ada sekatan tertentu ataupun tidak, memang luas sungguh. Ataupun ada hak-hak tertentu seperti rumah berbumbung ke ataupun tidak berbumbung ke, ikutlah, asalkan di tanah yang lapang, di tempat luas lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, di dalam padang 1, kedua-dua di dalam padang. Hak ni, dhabit ni kita dah bincang dulu dah hurai dulu dah, yang mana keadaan ni ada 4 kan. 1, dua-duanya dekat padang, tempat luas. Pertama. Kedua, atau kedua-dua yakni imam dan makmum tadi di dalam perbinaan, dalam satu binaan lah. Binaan jabat ke apa ke. Binaan. Apa-apa binaan. Dia pun tafsir. Bayan baik kata perbinaan. Apa binaan tu? Daripada rumah-rumah atau madrasah. Daripada rumah-rumah ataupun madrasah. Ataupun rumah-rumah. Rumah ni biasa kecil je. Madrasah pun ada tempat had kecil je. Tu binaan dia. Titik koma. Jika begitu,
jika dua-dua dekat padang, dua-dua dekat perbinaan. Ni saya dah apa nama tu? Madrasah ada dobik dia tu. Dobik nombor 2. Dobik nombor 2 muka surat 7 tu. Kata musannif rumah-rumah atau madrasah. Musannif dengan makna pedoman ni, kitab pedoman ni, pengarang kitab pedoman ni hanya menyebutkan dua keadaan atau dua gambaran sahaja daripada masalah imam atau makmum berada di luar masjid seperti tanah lapang dan binaan. Padang lah tanah lapang tu. Hakikatnya ia memiliki 4 gambaran masalah daripada keadaan imam dan makmum sebegini. Kita dah tulis dah dulu. Sekarang kita urai balik, kita mari balik. Kita sebut balik. Sebab musannif sebut 2 je. Mungkin ada saqat, mungkin ada gugur ibarat lah, wallahu alam lah. Yang kita belajar tak ada gugur pun. Cuma tak sebut lah. Kita iktibar dia tak sebut. Jadi dia kata, Syekh Abu Bakar Syattar radhiyallahu taala anhu menyatakan dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, dia kata, hal yang kedua iaitu imam dan makmum berhimpun pada selain masjid. Di bawah keadaan ini terdapat 4 gambaran. Tengok. Ini kerana kedua-duanya sama ada berhimpun di tanah lapang atau dalam binaan. Binaan tu ji tak ada. Bukan binaan. Itu cakapan orang Terengganu. Atau imam dalam binaan sedangkan makmum di tanah lapang. Atau sebaliknya, yakni imam di tanah lapang dan makmum di dalam binaan. Dua yang terakhir tu tak disebutkan oleh musannif di sini. Jadi ada 2. Sambung balik kata musannif rahimahullahu taala. Bila begitu, bila ada 4 keadaan itu, maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap 2 saf atau 2 orang yang mengikut di belakang imam atas 300 hasta. Sama je. Sama je tadilah. Balik sekali. Syarat sah mengikut imam jangan lebih. Kita ambil siap-siap lah. Jangan lebih atas 300 hasta antara imam dan makmum. Satu, imam dan makmum ni umum lah. Makmum belakang dia lah. Dan antara tiap-tiap 2 sah. Makna antara makmum dengan makmum. Sah dengan sah ni pun tak boleh lebih daripada 300 hasta. Bukan takat imam dengan makmum saja. Sah antara sah pun tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Sama lah macam masalah tadi. Juga saf antara saf tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Atau 2 orang yang mengikut di belakang imam. Imam mayang, 2 orang ikut belakang dia. 2 orang ni pun tak boleh lebih daripada 300 hasta. Itu untuk sah, bukan untuk dapat fadilah. Okay. Belakang imam atas 300 hasta habis. Tu. Dan tiada titik. Habis. Itu fahamlah. Itu makruh dah, tak ada tulis dah lah. Kita dah bahas dah dalam bab makmum dalam masjid, imam di luar masjid, atau imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Kata musannif rahimahullahu taala, dan tiada mudarat lebih 3 hasta seperti telah lalu. Lalu kita bahas lebih sikit 3 hasta boleh tak? Kan khilaf tu. Ada kata 3 hasta, ada kata 2 hasta, ada kata 4 hasta, ada kata 4 hasta lebih sikit. Hal tu telah lalu. Jadi kita ikut musannif lah, senang. 3 hasta dengan mana 303 hasta tak apa lagi. Jangan lebih. Seperti mana telah lalu. Tengok dobit. Kata musannif nombor 3. Kata musannif seperti telah lalu sebutnya. Ibarat ini terdapat dalam Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syattar radhiyallahu taala anhu. Dia kata, pada gambaran yang pertama, yakni kedua-duanya berhimpun di tanah lapang, daripada keadaan kedua, yakni imam dan makmum berhimpun di selain masjid, disyaratkan untuk sah berjemaah akan dekat jaraknya. Tu. Sekira-kira bahawa tidak melebihi antara keduanya atas 300 hasta. Itu ibarat Hasyiah yang dia ambil situ ya. Macam dululah kita dah bahas dah berkenaan khilaf, lebih sikit tu lebih sikit takat mana? 2 ke 3 ke 4 ke 4,5 ke? Tu khilaf tu. Jadi kita ambil musannif saja, senang. Walaupun ada kritikan kata pandangan dhaif dan sebagainya, kita ambil lah mana-mana. Ni jangan berlaku. Yang asta-asta ni tukang ukur lah. Yang tukang ukur binaan, arkitek lah yang ukurnya. Kita ambil tahu ya. Titik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan jangan ada dinding antara imam dan makmum. Ni ya. Yang tadi masalah tadi lebih kurang. Jidar. Bahasa Arab panggil jidarun, dinding. Jangan ada dinding ataupun tak semesti dinding, penghalang lah kalau umumnya antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. 3 kelakuan lah, iaitu imam dan makmum kedua-duanya di selain masjid, imam dalam masjid, makmum luar masjid,
makmum dalam masjid, imam luar masjid. Macam tadilah yang kalau kita bahas ada sekatan dan sebagainya tu, tidak boleh ada. Kena buka lah. Kalau macam tadi kita bahas lah, kalau pintu tu tertutup dan tak boleh nampak tu imam, dia perlu buka untuk menjadikan makmum yang berdiri depan pintu jadi wasitah nisbah imam kepada orang belakang. Dan sebagainya, kita dah urai banyak dah, itu kiyah saja. Tak payah nak ulang dah. Ambil hak tu ya, ambil hak dulu ya, iaitu ulang sikit lah, tak apa. Contohnya, tirai tadi tebal, tirai tebal. Bila tirai tebal, menurut pandangan asah, dia kena buka sikit lah, sebab tak nampak tu imam. Syarat dia, kalau selain masjid ni, kena nampak tu imam dan boleh alistitraqu adatan, boleh jalan ke tu imam dengan secara adat, tanpa perlu melompat, panjat dan sebagainya. Jadi tabir tu dia boleh lalu dah, tapi masalah tak boleh tengok. Jadi buka sikit, makmum duduk di tengah-tengah antara bukaan tu, maka dia seolah-olah jadi nisbah kepada tu imam, nisbah imam kepada orang belakang. Jadi orang belakang kena ikut dia lah. Tapi kalau tirai tadi nipis, macam Syekh Ahmad Fatani kata, tirai nipis boleh nampak imam tak? Boleh nampak sebagai makmum tak? Boleh lalu tak? Boleh. Sah, tak ada masalah menurut pandangan asah. Kalau tirai hak tebal tadi, kalau menurut pandangan sahih, sah juga. Menurut pandangan asah tidak sah. Itu pandangan asah, pandangan lebih kuat lah. Dia mazhab Syafi'i ginilah, dalam bab soh ni ataupun bab imam dan makmum jarak satu tempat ni, dia ketat sikit. Mazhab lain buka luar. Ada yang sekadar kata, dengar tu imam jadi dah. Asal tahu je tu imam gerak apa, duduklah kat mana pun, di tempat mana pun, duduk situ dapat sah. Mazhab Syafi'i dia ketat sikit. Apa tadi? Tu tirai tebal dengan nipis. Itu jugalah kalau pintu tadi kalau tertutup, pintu tadi tak boleh tengok tu imam, maka tidak sah menurut pandangan asah, sebab dia hanya boleh lalu saja. Kalau tak kunci lah, dia hanya boleh lalu saja, tak boleh tengok tu imam sebab tertutup pintu. Pintu tu tertutup ataupun gelap, tak boleh nampak tu imam. Tidak sah menurut pandangan asah. Sah menurut pandangan sahih, kerana dia boleh lalu walaupun tak boleh tengok. Kiyah lah, dia kena ada dua ni, boleh lihat tu imam dan boleh lalu secara adat pada selain masjid. Adapun dalam masjid tak kisah lah. Dalam masjid tak kisah. Asal boleh pergi kepada tu imam saja, tak ada masalah, walaupun membelakangi kiblat. Adapun kalau dalam surau, dalam bukan masjid, pada tempat yang bukan masjid, kalau nak pergi ke tu imam tu kena membelakangi kiblat, tidak sah dah. Tidak sah dah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jangan habis. Betul? 3 kelakuan yang akhir ini bersalahan, yakni berbeza hukum kelakuan yang pertama, iaitu imam dan makmum dalam masjid. Itu tak ada masalah. Imam dan makmum dalam masjid ada tabir, tak ada masalah. Ada tabir, tak ada masalah dalam masjid dah. Maka diluaskan hukum kalau dalam masjid, kerana masjid itu ketentuan tempat sembahyang bagaimana yang telah lalu, yakni seperti mana yang telah lalu kita sebut, al-masjidu maudhi'us salah, masjid itu tempat sembahyang. Maka tak ada masalah lah nak ada apa-apa pun. Janji dengar, tahu, lihat macam mana sekalipun yang kita boleh tahu pergerakan imam, tak ada masalah. Kecuali bab pintu terpaku dan sebagainya tu, hak tu tafsir yang telah lepas. Ikut sendirilah. Seperti mana yang telah lalu, kenyataan masjid tu, titik. Maka jika ada antara keduanya, antara imam dan makmum tadi, dinding yang ada pintu. Ni ambil sebiji daripada mahali tadi. Dinding yang ada pintu. Pintu mana? Pintu terbuka. Ini boleh dobit sikit. Pintu ni terbuka kerana pintu ni kalau tertutup, dia tak nampak tu imam. Seperti mana dobit Syekh Ahmad Fatani tadi. Pintu terbuka, yakni sebab apa terbuka? Kerana pintu itu kalau tertutup, tak dapat lihat tu imam. Yang mana menurut pandangan asah, kalau tak dapat tengok tu imam, hanya boleh lalu, tidak sah. Dan saf yang berhubung dengan dia, mana tadi? Ada pintu terbuka, okey.
Jika ada antara keduanya, imam dan makmum, dinding yang ada pintu terbuka, maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya, pintu yang terbuka tadi. Haruslah ikut. Ikut harus. Boleh. Okay? Jadi kalau pintu tu terbuka, ada makmum kena duduk di depan pintu tu, dia sebagai wasitah kepada orang belakang, ikut dia. Dan dia ikut tu imam lah. Okay? Ini semua dah kita bincang dah. Yang berdiri berbetulan pintunya. Kita baca dah ibarat dulu tu. Ada imam, dia menjadi nisbah imam kepada orang belakang. Bukan imam sungguh. Nisbah imam kepada orang belakang saja. Imam yang sungguh ke depan tu. Titik. Dan saf yang berhubung dengan dia, dengan mereka yang berdiri tu. Saf yang berhubung dengan dia pun samalah. Boleh ikut saf belakang. Saf yang berhubung dengan dia duduk depan pintu tu. Orang yang duduk belakang tu, tu saf yang menghubungkan dengan dia. Tu pun saf lah, ikut dia. Tak ada masalah lah. Dia jadi seolah-olah nisbah tu imam kepada orang belakang. Dan demikian lagi mereka yang di belakangnya, sah yang berhubung dengan dia, dengan mereka yang berdiri. Sah yang berhubung dengan orang yang berdiri ni, makna sah depan dia lah. Sah yang depan dia ni, dia duduk belakang tu. Dia menjadi penghubung kepada saf yang terakhir antara tabir yang terbuka. Kemudian mereka yang mengikut dia, hak belakang dia pun sah juga, tak ada masalah. Mereka yang mana? Mereka yang berdiri berbetulan pintunya, pintu masjid, pintu terbuka tadi, dan saf yang berhubung dengan dia, dengan mereka yang berdiri. Dan demikian lagi mereka di belakangnya. Yang demikian lagi harus mengikut ataupun sah sembahyang mereka yang di belakangnya, mereka yang belakang mereka yang berdiri tu. Dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu rabithah. Orang yang berdiri, waqif dia panggil. Orang yang berdiri berbetulan dengan pintu dia panggil rabithah. Apa rabithah? Dia buat kurungan dah. Yang menambat, yang mengaitkan antara mereka itu saf yang di belakang dia dan antara imam. Titik. Ini jadi rabithah. Itu semua ibarat dah telah lalu dah. Dan jadilah ia orang mereka yang berdiri tu. Jadilah ia mereka yang berdiri tu. Mereka di sini tak semestinya kena ramai, seorang pun jadi dah. Dia ibaratkan mereka je, seorang yang duduk di tempat yang terbuka, pintu yang terbuka tu, seorang duduk depan tu, tak ada masalah. Bukan nak kena ramai. Tadi antara mereka itu dan antara imam. Dan jadilah ia orang yang berdiri berbetulan pintu tu, pada hak mereka yang mengikuti di belakang dia. Pada hak mereka itu yang mengikuti di belakangnya seperti imam je, bukan imam sungguh. Dan titik, habis. Maka tiada harus mendahulu mereka yang mengikuti dia, orang yang belakang dia tu. Tak harus atasnya, tulis dah. Atas orang yang berdiri. Tiada harus mendahulu mereka itu orang yang duduk di belakang dia. Tidak harus mendahulu atas orang yang berdiri di depan pintu terbuka tu. Jadi tak harus orang belakang dengan mendahului apa yang dibuat oleh orang yang duduk di depan pintu tadi. Tak boleh. Dia kena ikut dia. Jadi kalau dia belum rokok, dia tak boleh rokok lagi. Itu maksud dia. Macam Tok Imam. Dia kalau Tok Imam rokok, baru boleh rokok. Kalau Tok Imam tak rokok, tak boleh rokok lah. Itu. Tak boleh. Maka jika titik. Jadi kena ikut rabithah tadi. Kalau rabithah tadi, kalau orang yang berdiri itu depan pintu tu rokok, baru orang belakang boleh rokok. Kalau i'tidal, baru boleh i'tidal. Sujud, baru boleh sujud. Esok imam. Maka jika mendinding oleh suatu yang menegahkan lalu, yakni lalu secara adat, alistitraqu adatan. Kalau menegah lalu, yakni lalu secara adat, menegahkan lalu seperti pagar. Seperti pagar jarang. Seperti pagar jarang. Pagar yang jarang lah. Pagar yang jarang. Kita bolehlah buat taswir masalah pagar jarang ni, pagar yang pagar menegahkan lalu. Bila menegahkan lalu, pagar yang kita kunci lah. Pagar yang kita kunci. Pagar yang kita kunci. Pagar yang kita kunci. Tegah lalu. Kan kita kata tadi dalam kitab Mahali tadi, aulahu ailil jidar, ataupun bagi dinding itu babun mughlaqun, pintu yang terkunci. Pada selain masjid ni, kalau masjid tak ada masalah, kunci tak kunci, katuk tak katuk, tak ada masalah. Pintu yang terkunci, muni'al iqtida'u, terhalang daripada mengikut. Inilah kita buat taswir sini.
Atau menegahkan lihat seperti pintu yang dikatuk. Pintu yang dikatuk. Pintu tak kunci tapi katuk saja. Ini babun mardudun. Dan seumpama pintu katuk iaitu tabir. Tengok tabir. Masalah tabir tirai langsir. Tabir yang dihulur. Apa yang dihulur? Maksudnya boleh angkat. Dia tidak terikat di bawah. Kalau kita ikat kunci di bawah dengan sekira-kira tak boleh nak angkat, tu masalah dia sama macam pintu yang terkunci. Babun mughlaqun. Tu tak sah lah. Kalau tabir, kalau kita ikat di bawah macam ibaratlah kitab Fatwa Fataniyah tu. Kalau ikat di bawah tu, tu kira seperti pintu yang terkunci. Tu tak sah lah. Ni tabir yang dihulu. Makna dihulu boleh angkat. Makna boleh lalu lah. Istitraqu adatan. Tapi tak boleh melihat lah. Atau tiada berdiri seorang pada berbetulan pintu. Dia katuk semua. Tak ada orang pun jadi wasitah orang belakang. Niscaya tiada sah mengikut. Jadi ada masalah banyak ni. Pertama, pagar jarang. Pagar jarang ni menegahkan lalu. Kita katalah menegahkan lalu ni, dia ikat, tak boleh buka contohnya. Pagar tu tak boleh buka dah. Tak boleh nak lalu dah. Tak boleh nak buka. Tu. Atau pintu yang terkatuk. Iaitu apa? Dia boleh lalu tapi menegah daripada lihat. Menurut pandangan asah dia kena lihat dan boleh lalu. Kena dua-dua ni. Menurut pandangan sahih, salah satu pun tak apa. Jadi kalau menurut pandangan sahih, pagar yang jarang dilarang, tak boleh lalu. Tapi kalau boleh lihat, sah dah. Kalau menurut pandangan sahih lah. Macam tu juga dengan pintu yang terkatup. Pintu yang terkatup hanya melarang melihat imam saja. Tapi boleh lalu dah adatan, boleh lalu. Kalau boleh lalu, menurut pandangan sahih, sah dah. Pandangan asah yang kata tak sah ni. Yang tadi tu. Dan seumpama pintu katuk, tabir. Tabir yang dihulu. Samalah tabir. Tapi ulama dia qiyah kepada pintu yang terkatup. Jadi sama. Jadi tak sah menurut pandangan asah sebab dia larang, dia tidak boleh dilihat sebab tebal. Kalau nipis, macam Syekh Ahmad sebut tadi, kalau nipis tabir itu dia boleh lalu, dia boleh lihat, maka cukuplah syarat. Maka tak ada masalah menurut pandangan asah. Kalau menurut pandangan sahih, tirai itu tebal tapi boleh lalu pun sah juga. Jadi kitab pedoman yang kata tiada sah ni menurut pandangan asah. Dia biasalah kitab Jawi ni biasanya muktamad hajalah. Dan orang yang tak berdiri pada berbetulan pintu, tu sama tu. Tebal belaka. Pintu tutup, tak ada orang berdiri, tak ada orang buka. Pintu tutup, lagi pula pintu tu jarang, tak boleh tengok tu imam, tak boleh tengok sebagai makmum, memang gelap. Dia tak buka dan tak ada orang yang duduk di depan dia. Maka tidak sah mengikut. Tidak sah mengikut. Tengok Dhabit muka surat 8 nombor 1. Dhabit muka surat 8 nombor 1. Kata musannif, tiada sah mengikut. Mengikut ibarat ini terdapat dalam Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Shattar rahimahullahu taala. Dia kata, sedangkan dalam 3 gambaran terakhir daripada keadaan yang kedua disyaratkan lebih atas demikian itu, yakni bukan sahaja tidak boleh melebihi 300 hasta, bahkan tidak boleh ada penghalang yang menegah lalu atau lihat. Ini menurut pandangan asah lah. Kalau menurut pandangan sahih, salah satu pun tak apa. Kalau ditegah lalu boleh lihat, sah dah. Ataupun tak boleh lihat, boleh lalu, sah dah. Tapi menurut pandangan asah dia syarat dua-dua. Kena lalu, boleh lalu adat, boleh lalu secara adat dan boleh lihat. Atau lihat kepada imam ataupun berdiri seorang di celah-celah ruang terbuka yang terdapat pada penghalang tersebut jikalau ada penghalang. Kalau ada penghalang, kena seorang buka lah. Dan dia tebal, tak boleh lalu contohnya, dia kena ada buka satu ruang untuk orang berdiri di tengah-tengah dia. Dan disyaratkan pada orang yang berdiri itu bahawa dia melihat imam atau melihat sebahagian makmum yang mengikut imam. Gitulah. Hukum orang yang berdiri ini mengambil hukum imam nisbah kepada orang yang di belakangnya. Tu. Maka tidak boleh orang yang di belakangnya takbiratul ihram sebelum orang yang berdiri di celah-celah ruang terbuka itu takbir. Tu. Jadi jaga-jaga. Kalau orang perempuan dan sebagainya, kalau dia tu ada wasitah duduk tengah pintu, kawan belakang ni tak boleh takbiratul ihram melainkan dia sudah takbiratul ihram. Walaupun tu imam tu takbir lama dah, tapi dia ni belum. Kita buat masalah lah. Takbir imam lama dah, kawan ni belum lagi. Kawan ni jadi wasitah antara sebahagian makmum yang depan dia dengan belakang ni. Jadi orang belakang ni tak boleh takbir selagi dia tak takbir lagi. Sebab dia seolah-olah nisbah imam kepada orang belakang. Gitu lah.
Dan tidak boleh orang yang di belakangnya itu memberi salam sebelum orang yang berdiri di celah-celah ruang terbuka itu beri salam. Sama juga, dia macam Tok Imam lah. Macam Tok Imam Sengerti. Kalau Tok Imam depan tu dah salam lama, dia tak beri salam lagi, tak boleh orang belakang beri salam. Kalau dia bagi salam baru boleh. Menurut Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala, disyaratkan bahawa orang yang berdiri di celah-celah ruang terbuka tersebut merupakan orang yang sah untuk mengikutinya, untuk mengikuti makmum. Mestilah orang yang sah sembahyang, takkan orang yang tak sah pula. Maka jikalau terdapat penghadang yang menghalang untuk melihat imam atau makmum yang mengikut imam, atau yang menghalang daripada sampai menuju kepada imam, atau tidak ada seorang pun yang berdiri di celah-celah ruang yang terbuka tersebut, maka batal makmum mengikut imam. Kalau diikutlah, kalau diikut juga, kalau diikut juga menyebabkan ada tunggu masa yang lama dan sebagainya, itu yang membatalkan dia kalau terus ikut. Sebab tak ada orang berdiri di tengah-tengah dah, ada penghadang yang menghalang daripada melihat, walaupun boleh lalu saja menurut pandangan asah, ataupun boleh lalu, boleh lihat saja, tak boleh lalu. Menurut pandangan asah tak boleh batal ataupun tak sah mengikut imam. Kalau dia ikut juga menyebabkan dia ada masa-masa tertentu yang lama dia duk tunggu dia, padahal tak sah ikut dia, maka batal. Tak boleh lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada mudarat sembahyang seorang, dan tiada mudarat batal sembahyang seorang yang berbetulan pintu akan mereka yang di sisinya dan mereka-mereka di belakangnya. Sebelum masuk ni, tak. Dan tiada mudarat batal sembahyang seorang yang berbetulan pintu akan mereka-mereka yang di sisinya, di sisi pintu, dan mereka-mereka yang di belakangnya, kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu. Dan tiada mudarat batal sembahyang seorang yang berbetulan pintu akan mereka-mereka yang di sisinya dan mereka-mereka yang di belakangnya, kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu. Dan tiada mudarat batal sembahyang seorang yang berbetulan pintu akan mereka yang di sisinya dan mereka-mereka yang di belakangnya, kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu. Di sini muskil sikit. Di sini ana tak rujuk lagi. Itu tinggal sini ni, ibarat ni. Tak rujuk kitab ini. Ni apa benda yang dimaksud ni? Ni tak jelas sangat. Nanti kita khabar lain lah. Ni tak jelas mana ni. Lupa. Dan tiada mudarat. Kalau siapa faham, boleh bagi tahu lah. Lagi senang. Dan tiada mudarat batal sembahyang. Ni tak memberi mudarat sampai tahap batal sembahyang seorang yang berbetulan pintu, yakni orang yang duduk di celah-celah ruang terbuka tu, akan mereka yang di sisinya dan mereka-mereka di sisinya dekat-dekat dengan orang wakil tu lah, orang yang berdiri tu, dan mereka-mereka yang di belakangnya, kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu. Ni apa benda ni? Ni kita tangguh dulu, tawakuf lah. Kalau siapa tahu nampak, bagi tahulah. Kita cari dah nanya, tapi tak jumpa. Kalau yang anak pun tak ada. Apa maksud dia tak faham. Nanti kita cek balik lah ni. Itu kita tangguh dulu, tawakuf dululah. Tawakuf tak tahu, cakap tak tahu. Macam mana kan? Nanti insya-Allah kalau kita dan masa cek, kita cek. Kemudian dan ketiganya, habis cukup syarat yang kedua. Wallahu ta'ala alam, perlu sengah dah. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebelum nanti hari Rabu ni, kita sebelum baca kitab, kita pergi kepada gambar-gambar tu lah yang kita bagi dalam grup tu. Ada 12 gambar sebenarnya, antara masjid tu, masjid dengan bukan masjid lah, ada tangga lah, kedudukan imam dan makmum dan sebagainya. Nanti kita tengok situ dulu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi ibarat hak yang kita tawakuh tu, kalau siapa-siapa tahu sila PM lah. Kita tak nampak tu, tak nampak macam sendiri tak nampak. Kita kena rujuk lain. InsyaAllah ta'ala siapa tahu PM lah. Tak nampak apa yang dimaksudkan. Tu. Dan tiada mudarat batas sembahyang seorang yang berbetulan pintu akan mereka itu yang di sisinya dan mereka-mereka yang di belakang. Kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu. Nanti cek balik dah. Kalau tahu, kabur lah. Tak ada masalah. Kita tak tahu, kabur tak tahu. Tak faham. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.